Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai Perdana Menteri, keabsahan ditentukan September ini di Parlimen. Bunuh ketua jururawat lelaki Nigeria dihukum gantung sampai mati. Salam dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 4 Ogos 2021 bersama dengan saya, Redwin Robin. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat selain lintas langsung dari RTM Melaka, Sarawak juga Sabah. Peralihan fasa 3 PPN antara tumpuan hari ini selain proses vaksinasi di seluruh negara. Terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Tan Sri Muhyiddin Yassin masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Justru beliau menegaskan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri adalah tidak berbangkit berdasarkan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Namun menyedari kedudukannya sebagai Perdana Menteri sering dipersoal, beliau telah menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong, mencadangkan keabsahannya sebagai Perdana Menteri ditentukan pada sesi Parlimen akan datang. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Melalui cara ini, kedudukan saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Alhamdulillah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan cadangan saya ini. Katanya untuk tempoh itu, jemaah menteri dan jentera pentadbiran kerajaan akan terus berfungsi untuk melaksanakan tanggungjawab semasa khususnya pandemik COVID-19. Saya akan memastikan program vaksinasi yang sedang berjalan pada masa ini tidak akan terganggu dan terus dilaksanakan mengikut jadual. Begitu juga bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan akan dapat diterima oleh rakyat tanpa sebarang halangan. Saya menyeru kepada semua penjawat awam, khususnya para frontliners, agar terus tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda tanpa terganggu dengan kamalat politik yang sengaja dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menangguk di air yang keruh. Turut sama dalam perutusan khas tengah hari tadi ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Sebelum itu, kira-kira 11 pagi tadi, beliau menghadap dan menyembah maklum bahawa beliau menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkannya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini. Dalam perutusan sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendedahkan ada pihak yang kurang senang dengan ketegasannya untuk tidak melayan beberapa tuntutan, termasuk desakan supaya beliau mencampuri urusan mahkamah bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Malaysia sekali lagi merekodkan jumlah kes positif COVID-19 tertinggi iaitu 19,819 kes, menjadikan keseluruhan lebih 1.183 juta kes. Sejak lebih seminggu lalu, jumlah kes harian kekal melebihi 15,000 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes hari ini adalah tertinggi pernah direkodkan sejak wabak COVID-19 melanda negara. Selangor diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kekal merekodkan kes harian tertinggi.
8,377 kes positif direkodkan di Selangor, menjadikan keseluruhan di negeri itu sebanyak 434,025 kes. 2,467 kes baharu pula direkodkan di Kuala Lumpur, menjadikan keseluruhan kes di wilayah itu sebanyak 131,425 kes. Johor dan Kedah turut mencatat lebih 1,000 kes dengan rekod baharu jangkitan dilaporkan di Kelantan dengan 1,003 kes. Kita ikuti laporan kes harian COVID-19 mengikut negeri. Jumlah pesakit COVID-19 dalam kalangan bayi dan kanak-kanak di Kelantan meningkat sehingga 30% dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Ini melibatkan bayi dan kanak-kanak berusia kurang sebulan hingga 12 tahun. Negeri itu kini merekodkan lebih 200 kes melibatkan golongan berkenaan berbanding hanya 130 kes sahaja sebelum ini. Jelas Pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Zurairi Muhammad Zubir, trend itu membimbangkan. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dewasa, dari segi penerimaan mungkin berlaku sedikit kekurangan di situ. Mereka mungkin tidak dapat menerima berada di satu tempat untuk satu jangka masa yang agak lama. Ya. Jadi kita perlukan mereka berada dalam keadaan gembira supaya ibu-ibu terutamanya yang menjaga anak-anak dapat berada dalam keadaan yang tenang. Dr. Muhammad Zuhairi menerima 200 kotak makanan untuk kanak-kanak sumbangan Pertubuhan Zuci di PKRC Tanjung Chet, Kota Baru. Insiden serangan ke atas pos operasi tempur Company Ranger di Tak Bai, Naratiwat, Thailand semalam. Polis Kelantan bertindak menjalankan siasatan segera di pengkalan haram ikan kering Kubang Pak Hitam Pasir Mas. Kawasan itu didakwa merupakan pusat operasi bagi kumpulan pemisah Thailand yang bertanggungjawab terhadap serangan tersebut. Namun jelas Ketua Polis Kelantan Datuk Syafian Mahmad, hasil siasatan mendapati tiada sebarang bukti ditemui. Ini berikutan dakwaan pihak tentera Thailand kononnya kumpulan pemisah Thailand itu beroperasi di lokasi tersebut. Sebelum ini, satu serangan dilancarkan di pos operasi berkenaan menyebabkan kematian seorang tentera manakala 4 lagi cedera. Bunyi tembakan dan letupan bom boleh didengari di beberapa kampung berdekatan sempadan antara kedua-dua negara. Polis juga memperketatkan kawalan di sepanjang sempadan antara kedua-dua negara menerusi pemantauan secara berterusan. Bagi mengatasi lambakan buah durian, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA mengambil inisiatif membantu proses menyejuk beku buah durian untuk dijadikan tempoyak dan pes. FAMA kini berupaya memproses 5 tan metrik durian setiap hari. Inisiatif berkenaan dijalankan di Pusat Pemprosesan Durian di Pejabat FAMA Machang. Jelas pengarahnya Wan Nora Wan Ahmad, hampir 70 tan metrik durian telah siap diproses sejak ia bermula 22 Julai lalu. Untuk musim ni, FAMA Kelantan sasarkan kita dapat memproses sebanyak 100 ke 150 metrik tan buah durian segar, insya-Allah pada tahun ni. Dan kita jangkakan dengan belian yang FAMA buat untuk pemprosesan ni dapat manfaat lebih daripada 600 pekebun dan penanam durian di Kelantan lah terutamanya. Produk tempoyak dan pes itu turut mendapat permintaan tinggi dari Temerloh Pahang. Beliau meninjau operasi Pusat Pemprosesan Durian di Pejabat FAMA Machang.
Anggota rela yang menembak 2 jirannya menggunakan senapang patah didakwa atas pertuduhan membunuh di Mahkamah Magistrate Marang. Ong Chow Lee, 56 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Tertuduh didakwa membunuh Fong Swee Fuan, 65 tahun, di sebuah bangsal di Taman Raya Wakaf Tapai, Marang pada 1.55 petang 23 Julai lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 13 Oktober ini untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki maut manakala anak saudaranya parah selepas ditembak jirannya. Mangsa bekas ketua bahagian MCA Marang yang cedera di dada disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hock Beng, 45 tahun, parah terkena tembakan di dada. Baik, sebelum kita ke berita seterusnya, kita ikuti terlebih dahulu harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 11 Ogos. Seorang warga Nigeria dikenakan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas didapati bersalah membunuh Ketua Jururawat Hospital Serdang pada Mei 2019. Anweli Aluwajowan Gilbert, 38 tahun, didapati bersalah membunuh Siti Karina Muhammad Kamarudin, 40 tahun, di sebuah kondominium di Cyberjaya antara 12.41 pagi 9 Mei hingga 2.30 petang 15 Mei 2019. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman memutuskan hukuman itu selepas berpuas hati pendakwaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah dan keterangan tertuduh hanya penafian semata-mata. Tertuduh diwakili Peguam Syafina Taib didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman mati mandatori. Pada Mei 2019, media melaporkan penemuan mayat Siti Karina selepas polis menerima maklumat daripada orang awam yang melihat darah mengalir keluar daripada kondominium berkenaan. Baik, sebelum kita ke laporan seterusnya, kita ikuti terlebih dahulu laporan cuaca untuk malam ini. Tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini ialah berkaitan ketetapan untuk persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Ini ekoran pengisytiharan proklamasi darurat bermula 2 Ogos lepas hingga 2 Februari tahun depan. Kita ke RTM Kuching Sarawak bersama dengan Buma Wen bagi mendapatkan perinciannya, dan Buma, kongsikan bagaimana penderan kerajaan Negeri Sarawak berkenaan dengan isu ini. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak tidak akan diadakan sepanjang tempoh proklamasi darurat sepanjang 2 Ogos lepas hingga 2 Februari tahun depan. Oleh itu, Speaker DUN Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar berkata, keperluan mendapatkan kelulusan untuk Belanjawan Negeri 2022 menerusi persidangan DUN boleh dilakukan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng bersama pihak berkuasa kewangan negeri, dan ketetapan itu terkandung di bawah Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021.
Meaning, the Chief Minister or the State Financial Authority can approve the budget for 2022 without the Dewan Undangan Negeri sitting and without the Dewan Undangan Negeri approving it. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media berkaitan Proklamasi Darurat Sarawak dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 di Petra Jaya, Kuching. Bercakap mengenai persidangan DUN secara hybrid, Dato' Amar Muhammad Asfia menambah, ia agak sukar dilakukan dari sudut teknikaliti. Antara lain prosedur dan peraturan praktikal perintah tetap, ketentuan daripada Ordinan DUN, Hak Keistimewaan dan Kuasa 2007 mesti dipatuhi termasuk semua ucapan dan undian ahli-ahli yang berhormat juga mesti dilakukan di dalam Dewan. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan Ketua Menteri dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan terus menjalankan kuasa eksekutif negeri sepanjang tempoh darurat ini. Manakala anggota DUN berhak mendapat bayaran imbuhan dan faedah sehingga proklamasi darurat berakhir. Proklamasi darurat seluruh Sarawak diisytiharkan bagi menangguhkan pilihan raya umum DUN Sarawak untuk mengelak penularan COVID-19 menjadi lebih serius setelah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding bersama Kerajaan Sarawak dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Julai lepas. Pilihan raya umum DUN Sarawak tidak akan diadakan sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa kecuali jika darurat ditamatkan lebih awal. Pembangunan sukan di negeri ini turut diberi penekanan di bawah strategi pembangunan 2030 pasca COVID-19. Untuk tujuan itu, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata, beliau telah berhubung dengan Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah bagi merancang pembinaan pusat-pusat latihan sukan yang bukan sahaja mesra atlet normal tetapi juga atlet para. Datuk Patinggi Abang Johari yakin atlet Sarawak termasuk atlet para mempunyai masa depan yang cerah untuk mencipta nama dalam acara yang diwakili mereka sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa dengan adanya penyediaan prasarana yang baik untuk menjalani latihan. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam amanat khas kepada 5 atlet para yang akan mewakili Malaysia pada Sukan Paralimpik di Tokyo yang diadakan secara maya hari ini. 5 atlet para terbabit ialah Boni Bunya Augustin dan Jong Ye Ki yang akan bertanding dalam acara angkat berat, Jamari Siga dan Muhammad Nur Saiful Zulkafli untuk acara renang dan Wiro Julin menerusi acara memanah. Beliau berkata kerajaan Sarawak turut bersetuju memberikan allowance atau wang saku berjumlah RM10,000 kepada setiap atlet para terlibat yang akan bersaing di tamasya berkenaan. Manakala bagi insentif yang akan diberikan kepada atlet yang berjaya meraihkan pingat, ia akan diumumkan selepas kepulangan mereka dari Tokyo. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 3 Ogos. Baik, di Bintulu sebanyak 5 kompaun bernilai RM24,500 telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Bahagian dalam operasi pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP semalam. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Zian Liang dalam kenyataan medianya memberitahu terdapat 21 premis diperiksa iaitu 3 kedai pakaian, 5 salon, 1 kedai telekomunikasi, 6 premis makanan, 1 spa, 3 kedai serbaneka, 1 kedai sukan dan 1 pasaraya di Bandar Bintulu. Dalam operasi tersebut, katanya nilai kompaun sebanyak RM20,000 dikenakan kepada syarikat yang gagal mematuhi SOP seperti kehadiran pekerja melebihi 50% daripada jumlah yang dibenarkan. Selain itu, spa turut dikompaun kerana menjalankan perniagaan sedangkan pusat tersebut masih belum dibenarkan beroperasi. Manakala 3 kompaun pula bernilai RM1,500 bagi setiap seorang dikenakan kepada individu yang gagal mematuhi SOP apabila mereka memasuki
premi sama ada menggunakan aplikasi MySejahtera ataupun mendaftar masuk menggunakan buku pendaftaran. Jelas Dr. Melvin masih banyak majikan, pekerja dan individu yang gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jabatan Pendidikan Daerah Limbang komited memastikan kaum Penan tidak ketinggalan dalam arus perkembangan pendidikan masa kini. Ke arah itu, penolong pegawai pendidikan daerah Limbang, Serau Bangin memberitahu pihaknya kini giat melaksanakan program jejak anak Penan di beberapa kawasan hulu dan pedalaman di Limbang. Jejak anak Penan ke kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan sehinggalah kita pergi ke Long Adang, Long Pusit, kita pergi untuk cari anak-anak Penan ini. Yang ini dilakukan oleh pejabat pendidikan, dia menyokong perancangan yang dibuat oleh pihak sekolah juga. Selain program tersebut, pihaknya juga telah mendapat beberapa bantuan bagi membantu anak-anak Penan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program pembangunan komuniti Penan di Long Raih, Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Long Napir, Pragesh Thomas, berharap bantuan dapat dihulurkan untuk meningkatkan kemudahan bagi pelaksanaan sistem pembelajaran di sekolah berkenaan. Kita memohon agar penambahbaikan dari segi talian internet itu dan dari segi peranti yang dibekalkan kepada murid-muridlah. Setakat ini talian internet itu agak lemah di Long Napir. Tambahnya, buat masa ini sistem pembelajaran terutama melibatkan akses internet agak perlahan dan ini menyebabkan penyampaian maklumat dan ilmu oleh tenaga pengajar kurang efektif. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan berita dari Sarawak itu tadi, dan selepas ini kami akan kembali untuk bawakan laporan dari Sabah pula. Wave ni lain daripada lain dari segi kes-kes kita lebih kritikal dan volume pun sangat tinggi. Jenazah diletakkan di dalam kontena. Orang kena faham sebenarnya dalam keadaan krisis, ianya adalah berbalik kepada kesiapsiagaan. Ledakan pandemik gelombang ketiga kembali membelenggu. Dengan lonjakan kes yang tinggi, jumlah kematian bertambah dengan pelbagai kluster dalam komuniti. It's not that you kata sekarang ni, itu kerja Kementerian Kesihatan ke, kerja kementerian mana ke. No. Kalau kita sayang negara kita sayang saudara mara kita sayang ibu bapa kita sayang kita nyetuk nenek dan sebagainya, kita harus melindungi dia orang. Order memang kata lajulah, kita boleh dapat dalam 100.5 sehari. Sikap si Paku Dulang yang sibuk mencari kesilapan si kayangan tidak membantu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Malah mendatangkan lelah tanpa noktah buat kita semua. Ini cerita kita bersama saya, Nadine Nordin. Prihatin dengan keperluan penduduk di kawasan PKPD, Kerajaan Negeri Sabah mengedarkan bakul makanan bagi meringankan beban mereka. Perkembangan lanjut kita bersama dengan Inisia Dalus. Pen? Ya, benar Edwin. Kesemua 116 lokaliti aktif Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di negeri ini telah menerima bantuan bakul makanan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata, bakul makanan tambahan juga diagih di kawasan yang dilanjutkan tempoh PKPD. Kerajaan negeri juga tetap menyalur bakul makanan di lokaliti berulang PKPD. Bagaimanapun, sekiranya ada penduduk yang tercicir daripada menerima bantuan tersebut, boleh menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah yang akan mengemaskini data penerima. Ada sedikit kelewatan yang berlaku di beberapa tempat yang dikenakan PKPD dan kita telah mengenal pasti punca-punca kelewatan agihan bakul makanan tersebut. Antaranya adalah disebabkan oleh apabila banyak kawasan dikenakan PKPD dan juga bantuan bakul makanan daripada ahli-ahli parlimen sedang dijalankan. Syahelmi menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu.
Jelasnya kaedah agihan bakul makanan di negeri ini masih menggunakan kriteria sedia ada iaitu golongan B40, kasih, individu kuarantin di rumah dan penduduk di kawasan PKPD. Sementara itu, masyarakat digesa lebih bertanggungjawab mengamalkan kawalan kendiri, terutama mereka yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Ini termasuk di kawasan yang tidak dipasang kawat berduri. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Chahim berkata, masyarakat perlu menerap disiplin tinggi bagi mengelak berlaku penularan jangkitan di komuniti masing-masing. Kita mengharap sangat-sangat kepada warga tidak lagi memerlu dawai duri untuk mengawal pergerakan, tetapi menggunakan akal fikiran, keinsafan, kesedaran untuk membagar diri sendiri. Dalam keadaan-keadaan mencabar ini, kita memerlukan sangat-sangat warga mengamalkan SOP, juga mengamalkan kawalan diri sendiri. Datuk Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli ditemui media selepas membuat tinjauan program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF di Dewan Kampung Bunga Tegilan Tamparuli. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Hamizi Halim berkata, pihaknya berkolaborasi dengan Rela dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM untuk menyelaras kehadiran penerima vaksin bagi mematuhi SOP. Oleh itu, seperti yang kita lihat ini hari, tidak ada longgokan orang ramai di mana mereka datang, berdaftar dan terus mendapatkan suntikan dan pergi membuat pemerhatian dan terus balik. Jadi, isu pelanggaran SOP di pusat-pusat pemberian vaksin ini tidak berlaku setakat ini. Tambah DSP Hamizi, pihaknya akan menambah anggota trafik sekiranya pusat pemberian vaksin berhampiran dengan jalan utama bagi menjaga aliran trafik dan keselamatan penduduk. Dianggarkan 2,000 penduduk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui program outreach selama 2 hari berkenaan. Waris yang menghadapi kesukaran menanggung kos pengurusan jenazah termasuk jenazah pesakit COVID-19. Persatuan Amal dan Jariah Sabah atau dikenali sebagai Tim Amal menjalankan perkhidmatan van jenazah percuma di daerah Kota Kinabalu. Belum sampai setahun beroperasi, perkhidmatan berkenaan menguruskan 125 jenazah termasuk 18 pesakit COVID-19. Ikuti kisah kumpulan sukarelawan ini bersama wartawan Sarifah Monaz Rasari. Pengasasnya Masrul Guding berkata, kumpulan ini mula beroperasi pada 20 Oktober 2020 dan mendapat tauliah Kementerian Kesihatan sebagai kumpulan keempat mengendalikan atau membawa jenazah COVID-19. Mengakui ianya bukan tugas mudah, namun demi membantu waris yang tidak berkemampuan, maka ianya harus dilakukan. Ini kita lihat daripada segi agama kita perlu bantu saudara-saudara kita yang kehilangan insan tersayang kan. Jadi kami hanya mampu menyediakan van jenazah ini untuk meringankan beban waris. Jadi kami sedialah menghantar jenazah ke mana sahaja. Untuk jenazah COVID-19 memang sangat mencabar sehingga hari ini kami sudah hampir menghantar jenazah COVID 18 jenazah termasuk bukan Islam. Meskipun pergerakan pengurusan jasad COVID-19 dipantau sepenuhnya, Kementerian Kesihatan, Tim Amal memastikan sukarelawannya tahu mengenai tata cara pelindungan diri termasuk pemakaian PPE. Risiko dijangkiti COVID-19, pengurusan massa dan menyaksikan sendiri emosi waris pesakit COVID-19 antara cabaran yang dilalui. Tugas saya ni daripada ini persatuan driver lah. Apabila kena panggil malam, dah kira masa, cari-cari kru-kru, kasih bangun macam subuh begitu. Mau tak mau ada orang tidak orang mesti jalan juga. Tapi sebelum jalan tu biasalah cek maintenance bin dulu. Pertama kali pakai PPE memang tak selesalah dari segi pernafasan bila kita usung jenazah yang cara biasa dengan COVID ni kan. Pergerakan sedikit pun pernafasan tu macam perlukan udara yang lebih. Di mana kita kena mengangkat jenazah dan mengubumikannya. Pengalaman saya adalah menguruskan COVID ni kan. Amat menyedihkan bila hanya kami saja yang boleh masuk ke kawasan pengubumian. Kaum keluarga langsung tak boleh. Dari jauh pun tak dapat.
amat menyedihkanlah. Jalan malam lah, lapar, gelap, tidur di van, dikubur kami tidur di dalam van. Pengalaman saya depan mata melihat orang kematian COVID-19. Memang betul tuh kematian COVID-19. Pengorbanan Wira tidak didendang ini membuktikan mereka juga sebahagian barisan hadapan perlu dikenang dalam mendepani COVID-19. Saudara, berpegang kepada mutu hidup adalah akidah dan perjuangan. Kumpulan sukarelawan ini tidak pernah merasa letih dalam menabur bakti tak kira bangsa dan agama demi memastikan pengurusan jenazah COVID-19 adalah yang terbaik. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Sebanyak 15 premis diarah tutup dalam operasi bersepadu pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dijalankan di seluruh negeri pada 2 Ogos yang melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, sebanyak 43 kompaun turut dikeluarkan ketika pemeriksaan lebih 243 premis di 4 daerah. Papar merekodkan 27 kompaun, Kota Kinabalu 9, Penampang 4 dan Sandakan 3 kompaun. Antara kesalahan dikesan lebih masa beroperasi, gagal membuktikan tujuan perjalanan, lebih muatan dalam kenderaan dan tidak memakai pelitup muka. Setakat ini jumlah kumulatif kompaun melalui operasi bersepadu ini mencecah 9,570. Operasi dijayakan 90 anggota penguatkuasa, antaranya polis, rela dan pihak berkuasa tempatan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Tepati janji temu vaksinasi anda, jayakan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Kembali kepada Redwin. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Anne untuk perkembangan dari RTM Kota Kinabalu itu tadi. Setelah merekodkan hampir 6,000 kes sejak Jun, selain berdepan kes kematian COVID-19 saban hari, Labuan mula mengorak langkah kejayaan mendepani penularan pandemik COVID-19. Memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara, usaha terus dipergiat melalui jalinan kerjasama dengan agensi penguatkuasa bagi mengawal laluan tikus dan pintu masuk ke pulau itu. Ikuti laporan wartawan Harje Wendy Jack. Langkah mengekang penularan pandemik diteruskan melalui OP COVID-19 bersepadu bagi memastikan kawasan pesisir, pendaratan dan perairan Labuan selamat dan bebas daripada pencerobohan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, operasi itu dilaksanakan dalam 3 fasa melibatkan 170 anggota. Ops ini adalah daripada kita punya susulan, daripada kita punya ataupun pelan tindakan yang telah kita laksanakan sebelum ini, dan ini adalah antara pelan tindakan yang berterusan yang kita akan laksanakan, yang mana Ops bersepadu ini akan melibatkan kawasan daratan itu sendiri, pesisir pantai dan juga di perairan wilayah Sultan Labuan. 13 agensi penguatkuasa itu turut berfungsi untuk memastikan kemasukan individu atau kumpulan dari luar Labuan adalah sah. Menurut Ketua Polis Daerah Superintenden Ahmad Jawila, pihaknya yang mengetuai operasi itu akan melakukan kawalan keselamatan, pemeriksaan pendaratan, pematuhan SOP serta pemeriksaan bot dan kapal di sepanjang pantai Labuan. Daripada 66 km ini, 33 km adalah pintu hadapan. Maksudnya 33 km inilah yang kita kawal supaya dia tidak masuk ke 33 km yang kedua. Ancaman kita adalah 33 km yang pertama. Sebab itu 13 agensi ini bergabung untuk pastikan pantai 33 km ini dikawal 24 jam. Operasi itu dilaksanakan di 3 pos kawalan, iaitu di Pos Kawalan Hujung Pasir, Pos Kawalan Taman Awam Pantai Tanjung Purun serta Pos Kawalan Perairan Labuan. Pos ini juga dibentuk berdasarkan maklumat. Maklumat awal mendedahkan berdasarkan risikan agensi keselamatan, kawasan ini paling digemari oleh mereka yang masuk melalui pintu-pintu tikus. Sebab kawasan ini kalau malam dia terang,
dan boleh terus ke tepi pantai, naik ke depan, naik kereta dan terus menghilangkan diri. Dengan momentum yang Labuan perolehi kini dan kesuguhan, agensi penguasa yang ada menunjukkan Labuan serius dalam memastikan COVID-19 tidak akan mengular semula di pulau ini. Matlamat itu pada masa sama perlu didukung bersama warganya dengan menjadi mata dan telinga dalam menyalur maklumat berkaitan pencerobohan haram ke Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan ini. Harjiwani Jack, Berita RTM. Pelaksanaan vaksinasi bergerak dan PPVC Masjid antara inisiatif diambil Kerajaan Melaka bagi mempermudah rakyat negeri itu menerima vaksin dan dimaklumkan bahawa fasa 2 mobilisasi vaksin komuniti MOVAC di beberapa daerah juga akan dilaksana dalam masa terdekat. Kita bersama dengan Nur Amalina Abdul Halim untuk perinciannya. Amalina. Benar, Redwin. Untuk makluman, seramai 3,599 penduduk di 4 Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui pelaksanaan MOVAC Fasa 1. Esko Perpaduan, Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Datuk Ismail Osman berkata, ia melibatkan kawasan Kuala Linggi 953 penerima dan Macap 642 penerima. Manakala kawasan Selandar 1,200 penerima serta Air Limau 804 penerima vaksin COVID-19. Bermula esok, dos kedua vaksin akan diberikan di 4 kawasan berkenaan secara berperingkat. Fasa pertama untuk negeri Melaka dalam program MOVAC, mobilisasi vaksin komuniti. Kita bermula daripada Dun Kuala Linggi, kita pergi Macap, Selandar, Azahan dan akhirnya di sini. Dan pada hari Khamis, Jumaat 1 akan bermulakan dos kedua bermula kat Dun Kuala Linggi balik. Sebaik selesai pelaksanaan MOVAC Fasa 1 ini, pihaknya merancang untuk melaksana fasa kedua melibatkan daerah Jasin. Ini terutamanya kepada masyarakat di kawasan sekitar daerah itu yang dikenal pasti menghadapi kekangan untuk ke pusat pemberian vaksin PPV yang disediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Air Limau. Dalam pada itu, pelbagai gerak kerja dilaksana di Dewan Undangan Negeri Dun Serkam dalam usaha memastikan penduduk di kawasan berkenaan menerima vaksin COVID-19. Adanya, Datuk Zaidi Atam berkata, selain penyediaan PPV di Dewan Seri Umbai, vaksinasi bergerak turut dilaksana melibatkan penduduk di Taman Seri Serkam dan Taman Rimbunan Kasih. Selain itu, katanya vaksin juga diberikan dari rumah ke rumah khusus untuk individu yang terlantar. Malah pembukaan PPV di Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai sedikit sebanyak memberi kemudahan kepada penduduk untuk mendapatkan vaksin dengan lebih cepat dan mudah. Inilah di antara gerak kerja yang kita laksanakan di Dewan Undangan Negeri Serkam untuk memastikan sebelum akhir bulan Oktober nanti kita dapat vaksinkan sekurang-kurangnya 80% daripada masyarakat Dewan Undangan Negeri Serkam dan Serkam keluar sebagai imuniti kelompok dalam sasaran kita. Beliau memaklumkan demikian ketika ditemui RTM. Semua kajian yang dilaksana Makmal, Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka melibatkan pelbagai spesies serangga serta reptilia terancam terpaksa dihentikan berikutan kekurangan dana susulan pandemik COVID-19. Ia termasuk kajian melibatkan spesies rama-rama Idealinces yang telah dilaksana sejak 16 tahun lalu. Pengurus taman berkenaan, Kuratu Ain Rohaminuddin berkata, spesies rama-rama itu antara yang terbesar di dunia dan hanya taman tersebut berjaya membiakkannya. So kita terpaksa hentikanlah untuk sekarang. Yang ada sekarang sakibaki pembiakan sebelum ni je untuk Idealinces. Kita ada serangga lain yang kita terpaksa hentikan pembiakan. Contohnya Kakosomaka kasus Kumbang Badak Tanduk 3 kita terpaksa hentikan pembiakan. Untuk moving leaf insect tadi serangga daun Phylum Giganteum, serangga daun yang terbesar di dunia pun kita terpaksa hentikan pembiakan.
Pihaknya kini berharap semua spesies serangga berkenaan dapat membiak secara semula jadi sekaligus menjaga ekosistem memandangkan serangga ini mempunyai peranan penting dalam bio kepelbagaian dan keseimbangan alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua demi memutuskan penularan COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin dengan lebih banyak perkongsian menarik dalam berita wilayah selepas ini. Baik, terima kasih Amalina untuk perkembangan dari Melaka itu tadi. Di Mahkamah Session Johor Bahru, seorang pekerja rumah kebajikan mengaku tidak bersalah atas tuduhan rogol dan melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Tertuduh Sai Kim Kok, 42 tahun, didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah pusat kebajikan di Taman Senturi pada Mei lalu. Tertuduh berdepan 3 pertuduhan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Selain satu pertuduhan mengikut Seksyen 376-2-E Kanun Keseksaan. Hakim Wan Muhammad Nurisham Wan Yaakob tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan sebutan semula kes pada 22 September ini. Seorang anggota polis berpangkat Sarjan Major di reman 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah di Balai Polis Nilai tahun lalu. Perintah reman mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Khas Reman Nur Haryati Muhammad Saini. Kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Muhammad Khairi Abdul Karim. Anggota polis berusia 60 tahun yang bertugas di Balai Polis Nilai itu didakwa telah meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,225 sebagai balasan membantu seorang wanita bagi menguruskan sebuah kes yang dituduh di Mahkamah Magistrate Seremban. Permintaan dan penerimaan telah berlaku sebanyak 4 kali bermula 3 November sehingga 2 Disember 2020 melibatkan keseluruhan sebanyak RM1,225 di perkarangan Balai Polis Nilai. Anggota terbabit ditahan Selasa lalu di Pejabat SPRM Negeri Sembilan. Kemeriahan dirasai semula di Perlis apabila kelonggaran bagi beberapa sektor ekonomi terutama restoran dan kedai makan di negeri itu yang dibenar menerima pelanggan untuk makan di premis. Ini selepas negeri tersebut memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN bermula hari ini. Bagaimanapun, rakyat di negeri itu tetap berwaspada serta mengekalkan tahap pematuhan SOP yang tinggi meskipun kes harian di Perlis rendah. Alhamdulillah, daripada sebelum ni tak boleh menaik, sekarang boleh naik tu. Kami bersyukurlah kan. At least daripada segi bisnes pun akan okey sikit. Alhamdulillah. Peralihan ke fasa 3 itu bukan bermakna rakyat perlu leka tetapi harus terus menerapkan SOP kendiri bagi memastikan jangkitan kes tidak melonjak. Ni pun dah betul-betul cukup. Orang kata cukup ketat lah kan. SOP yang kita jaga, so tak perlu nak tu kita kena patuhi SOP kerajaan keluar bila kita ni kan, jaga jarak, jaga pakai sanitizer, cek suhu. Peralih ni kita dah diberi kelonggaran, dah masuk fasa 3 tapi kita sebagai rakyat kena ikut SOP. Kena berhati-hatilah dalam dalam keadaan seharian kita ni lah. Kita tak tahu kan kadang-kadang orang tu main daripada mana kan. Manakala bagi beberapa sektor lain yang diberi kebenaran seperti sektor pelancongan dan sukan masih lagi perlahan, malah terdapat premis-premis berkaitan masih lagi tidak dibuka. Juga di Perlis, 3,965 daripada keseluruhan 4,465 guru telah menerima vaksin. Ini melibatkan para guru dari 104 buah sekolah rendah dan menengah. Jelas Exco Negeri Roziana Ahmad baki 500 guru lagi dijangka akan menerima suntikan vaksin
pada 7 dan 8 Ogos ini. Pemberian vaksin wajar dipercepatkan berikutan golongan berkenaan turut berisiko dijangkiti COVID-19 apabila sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka mula dilaksanakan. Dan insya-Allah mereka akan dapat vaksin pada hari Sabtu dan Ahad ini di tempat-tempat yang ditentukan oleh KKM. Jadi yang lain dah dapat, dan juga kita harapkan juga staf dan kaki tangan sekolah turut dapat vaksinasi ini. Beliau ditemui pada program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC menerusi unit PPV bergerak di rancangan perumahan awam Arau. 483,368 dos suntikan diberikan dalam tempoh 24 jam sehingga tengah malam tadi. Secara kumulatifnya, 22,152,367 dos telah diberikan kepada penduduk di negara ini. Daripada jumlah itu, 744 juta individu telah melengkapkan 2 dos vaksin. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Seorang warga emas maut selepas kediamannya terbakar di Kampung Kemuning, Sik Kedah pada jam 5.30 pagi tadi. Dalam insiden itu, seorang wanita melecur di bahagian kaki manakala seorang lelaki lagi sempat menyelamatkan diri. Kejadian kebakaran itu disahkan penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Muhammadul Ehsan Muhammad Zain. 3 jentera bomba bergegas ke lokasi bagi memadamkan kebakaran. Selain rumah, 3 buah motosikal turut terbakar. Jelasnya, mayat mangsa Mariam Mihat, 90 tahun, ditemui dalam bilik rumah tersebut selepas selesai kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Mangsa yang cedera, Zalina Muhammad, dibawa ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Kedah berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 750 kg daun ketum. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Nur Azrianti Ishak, rampasan dibuat di kedudukan 0.2 Batu Nautika dari Muara Kuala Sanglang, Kedah. Jelasnya, kira-kira 4 pagi tadi, APMM mengesan sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran dalam keadaan mencurigakan yang ditinggalkan di tepi muara sungai. Pemeriksaan menemukan 75 bungkus plastik berwarna hitam disyaki daun ketum dianggarkan bernilai RM135,000 untuk diseludup ke negara jiran Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 memperuntukkan hukuman denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Banteras Berita Palsu.
aksi Liga Super dalam usaha menyelamatkan klub bola sepak Melaka United MUFC yang kini menghampiri zon penyingkiran. Para pemain perlu meningkatkan disiplin dan mutu permainan. Jurulatih Zainal Abidin Hassan berkata, 4 perlawanan selepas masuk separuh kedua Liga Super kali ini jelas menunjukkan peningkatan dalam permainan pasukannya. Namun katanya pemain perlu memastikan tidak berlaku kesilapan mudah ketika berada di atas padang jika ingin mengutip mata penuh dan memperbaiki kedudukan di tangga ke-10 Liga. Kita tahu, kita pergi ke Penang, kita kena perlu berdisiplin. Kita tak nak lagi game seperti lawan Pahang dan juga malam ini berlaku di awal-awal minit dan lepas itu kita bertungkul lumus mencari gol penyamaan. Jadi di sini saya rasa harap pada pemain-pemain mereka perlu lebih disiplin, tidak lagi memberi kesilapan yang begitu mudah. Teruskan permainan yang amat memberangsangkan daripada pasukan Melaka. Saya dah nampak mereka telah maju ke depan dan menunjukkan permainan yang ada teamwork yang baik dan insyaAllah sedikit demi sedikit kami akan capai satu tahap yang kami inginkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas perlawanan Liga Super MUFC menentang Johor Darul Ta'zim JDT FC di Stadium Hang Jebat Melaka yang menyaksikan anak buahnya tumpas 0-1. Kehadiran semula beberapa tonggak utama yang tidak beraksi minggu lalu diharap mampu membantu The Rhinos mengutip 3 mata berharga dalam perlawanan menentang Kuala Lumpur City FC di Stadium Likas malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto berkata, setakat ini skuadnya masih belum mencatat kemenangan dalam 3 perlawanan terakhir selepas aksi Liga disambung semula setelah berehat hampir 2 bulan. Jelas pengendali dari Indonesia itu, pertemuan dengan The City Boys sangat penting untuk mengukuhkan kutipan mata. Paling menggembirakan, semua pemain juga dapat beraksi kecuali penyerang import Joseph Ivancic yang cedera dan Park Tae-soo yang mengalami kecederaan. Dan kita tadi dalam training sudah siapkan plan untuk pengganti Joseph-nya. Dan mudah-mudahan para pemain yang kemarin tidak ikut ke Terengganu masih fresh sehingga saat dimainkan nanti bisa memberikan impact yang positif lah seperti Alto, kemudian Randy. Menurut Kurniawan, kehadiran mereka sudah tentu memberi impak positif buat Sabah FC dalam aksi pertemuan menentang KL City FC malam ini di Stadium Likas. Sedikit perkembangan aksi Liga Premier. Terengganu FC 2, TFC 2 mengekalkan rekod tanpa kalah pada perlawanan ke-14 mereka apabila menumpaskan pencabar terdekat Sarawak United FC 1-0 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu semalam. Gol tunggal perlawanan itu dijaringkan oleh penyerang sensasi tuan rumah Jordan Mintah pada minit ke-20 menerusi sepakan penalti. Tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti ekoran berlaku kekasaran ke atas pemain import kelahiran Ghana itu yang dijatuhkan Muhammad Sarbini Alwi di dalam kawasan kotak penalti. Gol tersebut juga merupakan jaringan ke-14 oleh Jordan Mintah yang kini muncul selaku pendahulu senarai penjaring di Liga Premier musim ini. 3 mata berharga diperoleh TFC 2 turut melonjakkan pasukan di bawah kendalian Ketua Jurulatih Badrul Afzan Razali itu di kedudukan teratas Liga Perdana dengan 28 mata. Sarawak United pula kekal menghuni di tangga ketiga Liga dengan 24 mata selepas mengharungi 12 perlawanan. So here we go.
Berita Wilayah edisi 4 Ogos berakhir di sini. Kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Dengan itu saya, Red Ruben, Berita Wilayah, peka dan berwibawa. Salam hormat.